Kita di sini sampai Jumaat. Di sini hadis, Riyadhus Shalihin, Selasa Risalah Jamiah, berdoa. Rabu sirah dengan tajwid. Oh, lengkap semua. Lepas tu Khamis bahasa Arab. Jumaat di bangunan. Malam Ustaz Syedi bawa tafsir Mu'in. Oh, Kira hari Jumaat lagi tafsir. Masya Allah. Lengkap dah semua. Alim Melaka Tak dah. lagi menyempurnakan kehadiran Ustaz. Alim Melaka dah, Masya Allah. Boleh Ustaz? Saya chat sama. Boleh Ustaz? Boleh tak? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: "Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ni sama-sama dapat kita bertemu buat kali pertamanya, dan mudah-mudahan bukan kali terakhirlah. Pertama dan berteruslah insya-Allah, untuk kita sama-sama mempelajari tafsir Al-Quran. Walaupun saya bukanlah orang yang pandai sangat pun, tapi hanya tukang baca saja, kan. Ilmu tafsir itu semua dah ada dalam kitab. Saya hanya mengumpulkan dan membacakan saja kepada puan-puan semua, insya-Allah. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Fahmi kerana hadir ke tempat ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama berkongsi sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Nama saya Abdul Rahman bin Harmansyah Raniri. Dilahirkan di Banting, tapi membesar di pelbagai tempat lah. Di Kuala Selangor, di Sungai Besi. Dan terakhir sebelum saya, yang terakhir memang tak pindah-pindah, ialah di Bandar Baru Bangi. Jadi arwah nenek saya memang orang Bandar Baru Bangi, staf UKM, dan menetap di Seksyen 1. Kalau tahu Klinik Eng, tahu kan? Orang lama tahulah. Kalau yang baru mungkin tak tahu. Klinik Eng 1/8, Seksyen 1. Kemudian saya belajar di Mahat Hamidiah Kajang sini. Sini je. Mungkin ada orang-orang sini, mungkin ada anak ke apa ke? Ada? Masih lagi tingkat 5. Saya, adik-beradik saya kebanyakannya di sana lah. Kakak saya, kemudian adik saya. Yang sekarang ni adik saya yang nombor 6, tengah ambil STPM lah, tingkatan 6. Jadi lepas daripada SPM, tiba-tiba ditawarkan untuk menyambung pengajian ke Mesir. Dan di sana ada satu kuliah yang tak perlu pada stamp. Lepas SPM boleh terus pergi. Jadi saya pun merebutlah peluang. Dan saya batch pertama untuk kuliah itu, Kuliah Ulum Islamiah. Sekarang ni masih ada lagi program tu. Tidak perlu pada stamp, tapi dia kena masuk kuliah ataupun kursus bahasa Arab selama setahun.
Sama je lah kan. Tak ambil stam, masuk kat situ pula. Tapi bagusnya ialah kita setahun tu kita di sana. Kalau stam tu setahun tu di sini. Kat sana, jadi selama setahun tu kita dah biasa dengar bahasa Arab. Dan kita dah biasa cakap Arab. Jadi bila masuk tahun 1 kuliah, InsyaAllah lah kan, persiapan tu lebih inilah kan, lebih mantap lah mudah-mudahan. Begitulah. Kemudian bila saya balik daripada Mesir, oleh kerana saya pergi dengan beasiswa Amanah Raya Berhad, jadi saya pun inilah diserap masuklah dalam Amanah Raya, menguruskan apa tu, wasiat, semua-semua tu lah, faraid dan sebagainya, selama tak sampai setahun. Kemudian ditawarkan untuk menjadi fellow muda dakwah di Yadim. Ketika itu yang dipertuanya ialah Datuk Dr. Ashraf Wajdi. Jadi saya bekerja di sana selama 2 tahun. Kemudian ayah saya sakitlah, uzur. Dia kena Parkinson plus. Sampai sekarang lah, rasa dah 4-5 tahun lah. Jadi saya pun buat keputusan berhentilah. Walaupun masa tu dah selesa dah tu. Gaji pun Masya Allah. Memang selesa sungguh lah. Memang dah ada tempat apa semua kan. Tapi terpaksa lah. Sebab adik-beradik lain semua duduk jauh. Seorang di Kedah, seorang di Lumut. Yang Lumut tu pula sekarang ni pindah Sabah pula lagi. Kemudian adik-adik sekolah lagi. Ada seorang masih lagi di Mesir, seorang di Mahamidiah, dan yang last kali tu di Kedah, sedang hafal Quran. Jadi tak adalah, saya je lah yang tinggal. Lagipun kita dah belajar jauh. Jadi eloknya bila kita belajar jauh, bila kita dah balik tu kita duduk dekat. Jangan balik pun duduk jauh juga. Tak kena lah kan. Macam tu lah. Jadi bila saya berhenti tu, Alhamdulillah terus ditawarkan menjadi imam di Surau An-Nur lah. Sehingga sekarang Surau An-Nur Bandar Baru Bangi. Waktu tu masih ada lagi almarhum Tuan Guru Dr. Harundin. Dan beliau pun setujulah. Jadi itu bukan kebanggaan lah, masuk kata rasa syukur, kerana macam seolah-olah dipilih oleh Ustaz Harundin lah. Dan kerana itu sampai sekarang masih lagi saya di sana lah, insya-Allah. Baik, jadi memang di sekitar Bandar Baru Bangi itu memang ada beberapa tempat saya mengajar tafsir. Di antaranya Surau Madani, Masjid Al-Um. Sama jugalah, muslimat semua, kuliah muslimat. Yang muslimin ni tak ada. Muslimin biasa kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib, subuh. Tapi kalau kuliah maghrib, subuh biasa surau-surau masjid-masjid bagi pada saya bidang hadis. Bidang hadis. Jadi tapi kalau muslimat dia suka tafsir. Tak apalah. Saya okey je tafsir hadis, insya-Allah bolehlah sikit-sikit. Tapi musim semenjak daripada pandemik ni semua berhenti. Jadi bila ada sini tempat ni tiba-tiba panggil, jadi alhamdulillah. Mana kata seronok lah kan. Boleh menyambung. Sebab saya suka mengajar tafsir ni ialah sebab nanti kita akan baca banyak. Saya sebagai orang yang mengajar ni akan baca banyak. Sebab di rumah saya tu alhamdulillah ada yang saya beli sendiri, ada yang hadiah daripada orang lain. Banyak tafsir. Antaranya tafsir Syekh Tontawi, almarhum Syekhul Azhar yang terdahulu kan, Syekh Muhammad Said Tontawi. Kemudian ada tafsir An-Nasafi, ada Al-Baghawi, tafsir Asy-Syaukani, Ibnu Katsir memang mesti ada lah. Tafsir Ibnu Katsir. Dan adalah lagi tafsir yang Jawi pun ada, tafsir Nurul Ihsan. Tapi saya lebih suka yang ni, tafsir Syekh Tontawi ni, sebab dia tafsirannya tu mencakupi banyak bidang lah. Kadang-kadang dia bincang bidang tafsir yang berkaitan dengan hadis. Kadang dibincangkan dari sudut fiqahnya. Itu yang menarik tu. Kadang-kadang dari sudut balaghah, keindahan bahasa Arabnya. Itulah kot berkenaan dengan diri saya. Saya dah berkahwin dan baru mendapat cahaya mata yang ketiga. Jadi baru mendapat cahaya mata yang ketiga. Perempuan, lelaki, perempuan. Yang ketiga ni perempuan lah, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan kuliah tafsir ni, pertama sekali
kita semua sedia maklum bahawa tafsir ni berasal daripada kalimah fassara yufassiru tafsiran, yang membawa maksud menjelaskan, menerangkan. Fassara yufassiru tafsiran, menjelaskan. Jadi bila disebutkan tafsir Al-Quran, maksudnya ialah menjelaskan Al-Quran. Dan bila dijadikan sebagai satu bidang ilmu, maka penjelasan Al-Quran tu lebih banyaklah, lebih luas. Maka kerana itu lahirlah dua aliran tafsir. Pertama dipanggil sebagai tafsir bil ma'thur, satu lagi ialah tafsir bil ra'i. Mungkin biasa kot dengar. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Saya pun ayah saya pun diploma Al-Quran ambil di sini, di Darul Hikmah ni. Jadi tempat ni yang biasalah, saya lalu masa kecil dulu. Jadi daripada berkat ayah saya itulah mungkin minat ke arah tafsir tu adalah sikit. Jadi tafsir ni dia pergilah banyak mana pun tafsir itu ke tafsir ini ke tafsir bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, dia ada dua aliran yang besar. Sama ada tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'thur maksudnya ialah kita tafsirkan Quran dengan ayat Quran tu sendiri, Quran dengan Quran, atau Quran dengan hadis, atau Quran dengan kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat. Berkenaan dengan kata-kata tabi'in itu saya kurang pasti. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, memang kadang-kala dibawakan kata-kata tabi'in untuk menjelaskan makna Al-Quran. Ya. Cuma saya tak pasti adakah dia dikira juga sebagai tafsir bil ma'thur. Wallahu alam. Tapi yang nampaknya dalam Quran, dalam kitab-kitab tafsir memang ada dinukilkan pendapat. Kenapa dinukilkan pendapat para sahabat dan juga tabi'in? Kerana mereka hampir kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesahihan tafsiran Al-Quran itu lebih terjaminlah. Kan? Dia lebih hampir. Kalau macam sahabat tu memang dah jelaslah bahawa mereka adalah anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Quran itu turun, mereka nampak peristiwa yang berlaku dan nampak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikannya. Jadi bila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu menerangkan tafsiran suatu ayat Quran itu, maka dia ambil kira. Pendapatnya itu dia ambil kira lah, adalah dia punya syarat-syarat dia. Kan? Tapi kita tak cerita dalam lah. Kerana kita ni orang awam ni, kita belajar tafsir ni lebih kepada nak faham lah, bukannya nak tahu dia punya metod dia. Metod ni untuk orang universiti lah kan. Satu lagi ialah tafsir bil ra'i. Maksud ar-ra'i itu ialah maksudnya pandangan. Kan kita kata ar-ra'aital ladzi, tidakkah kamu melihat? Lihat, pandang. Tafsir bil ra'i maksudnya ialah tafsir dengan pandangan. Maknanya dia tidak berpaksikan kepada ayat Quran ataupun dalil ataupun hadis, ya. Tetapi bukanlah maksudnya tafsir bil ra'i ni memang ditolak terus. Ya, sebab Quran itu sendiri bahasa Arab. Kan? Dan bahasa Arab itu memang memerlukan kepada akal ni nak faham. Bahasa Arab tu dia ada unsur balaghahnya, keindahannya, dan perkara-perkara itu bukan tak cukup, maksud kata dengan menggunakan akal kita akan dapat faham lebih lagi. Tapi dia ada juga dia punya syarat-syaratnya. Dalam kita nak mengambil tafsir bil ra'i ni, dia ada juga syarat-syaratnya. Di antaranya dia mestilah tidak bercanggah dengan usul agama, usul Islam, dengan perkara-perkara dasar dalam Islam. Kalau dia bercanggah tak boleh lah. Kan? Jadi tafsir bil ra'i ni di bawah tu banyak lagi pecahan. Seperti mana tadi kita sebut tadi, antara contoh tafsir bil ra'i ialah tafsir Quran dari sudut bahasa, keindahan bahasa Arab itu. Dari sudut keindahan bahasa Arab itu. Dan juga dari tafsir bil ra'i juga antaranya ialah tafsir isyari.
Isyari. Ya, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan lain-lain lah. Ada pernah juga saya buat assignment berkenaan dengan tafsir Isyari ni. Tafsir Isyari ni biasanya digunakan oleh ulama sufi. Ya. Jadi mereka memahami ayat Quran itu di sebalik ayat. Tafsir yang tersirat. Dia bukannya bergantung pada apa yang zahir pada ayat tersebut saja, tapi dia melihat di sebalik itu. Ya, di sebalik itu. Pun sama juga para ulama tetapkan gariskan syarat-syaratnya, bukan semua diterima dan bukan semua ditolak. Kemudian kata ulama, untuk menafsirkan Quran ni seseorang itu memerlukan 15 jenis ilmu. 15 jenis ilmu. 15 jenis ilmu ni banyaklah, kalau kita nak senarai pun tak inilah, tapi cukuplah kita tahu banyaklah maksud kata kan. Antaranya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah beserta dengan 3 pecahannya. Balaghah tu pula ada 3 pecahan. Kemudian asbabun nuzul tu salah satulah daripadanya. Kemudian ilmu usul fiqh, bagaimana kaedah suatu hukum tu dikeluarkan, kan? Adakah semua larangan membawa maksud haram? Adakah semua perintah membawa maksud wajib? Dia ada perbahasan dia bukan semua macam tu. Kemudian macam mana nak kenal ayat itu, ayat umum, ayat khusus. Itu semualah usul fiqh. Antara 15 ilmu tu juga ialah ilmu tentang nasikh mansukh. Kan? Ilmu mengetahui ayat mana yang dimansuhkan dan dengan apa ayat tu dimansuhkan. Kalau ayat ni dimansuhkan, ayat apa yang memansuhkan ayat ni? Tapi sebelum tu, perbincangan pertama sekali ialah adakah dalam Quran berlakunya pemansuhan? Itu dibincangan panjang lebar. Ada tak ayat Quran yang dimansuhkan? Kalau ada, mana ayatnya? Kalau ada ayatnya, maka ayat apa yang memansuhkannya? Panjang lebar. Dan setiap perkara yang dibahaskan tu ada pelbagai pendapat. Setiap pendapat tu pula ada dalilnya. Kemudian akan dinilai lah pendapat mana yang tepat. Itu semua membentuk malakah ataupun kemahiran bagi seseorang untuk menafsirkan Al-Quran. Kemudian dari sudut ketinggian ataupun kelebihan ilmu tafsir ni, memang tidak syak lagi lah bahawasanya ilmu tafsir ni antara ilmu yang tertinggilah dalam Islam. Kerana apa? Kerana ilmu tafsir ni berkait rapat dengan Quran. Bahkan ilmu tafsir itu sendiri menafsirkan Quran. Jadi apa yang berkaitan dengan Quran memang dianggap sebagai ilmu yang antara ilmu yang tinggilah, selain daripada ilmu akidah, tauhid kan. Jadi Nabi SAW pun ada sebut kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran tu termasuklah sama ada dia belajar tajwidnya sahaja, atau dia belajar terjemahannya sahaja, atau tafsirnya, hukum hakam di dalamnya, apa juga yang berkaitan dengan Quran, itu semua termasuklah dalam golongan yang dikatakan sebagai sebaik-baik manusia di antara kamu. Dan juga sebenarnya bila kita belajar tafsir ni, maka kita lebih rasa dekat dengan Quran, kan? Sebab ramai orang yang dia baca Quran tapi dia tak rasa Quran tu dekat dengan dia. Dia tak faham. Jadi bila kita baca Quran ni, kita akan sayanglah pada Quran. Kita akan rasa rugi kalau kita tak faham Al-Quran. Dan sayang atau cinta pada Quran tu adalah tanda cinta pada Allah. Sebab itu salah seorang ulama salaf mereka mengatakan bahawa namanya Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahawa tanda mencintai Allah ialah mencintai Al-Quran. Dia ada masalah kalau seorang tu mengaku dia cinta Allah, tapi bila ajak belajar Quran, dia kata tak naklah. Dia kata dia tak mahu belajar Quran. Macam mana orang yang cinta Allah tapi dia tak nak belajar Al-Quran? Jadi kena belajar. Bermula dengan bacaan tu sendiri. Bacaan tu mestilah sebab kita nak bawa dalam solat. Kemudian kita tahulah sikit-sikit kan tentang makna di dalamnya. Dan tanda mencintai Quran pula apa dia? Kata Imam Sahal At-Tustari,
mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimana seorang itu mencintai Quran kalau dia tidak mencintai orang yang bawa Quran kepada kita? Kan? Semua sanad Quran dalam dunia ni memang semuanya akan pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak kenal Quran. Jadi tanda cinta Quran, kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita mencintai sunnahnya. Itu jelas. Kan? Orang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dia ikut sunnah. Dan tanda mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mencintai akhirat. Kerana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang membawa kepada akhirat, cinta pada akhirat. Dan tanda cinta pada akhirat ialah kita tidak mengambil dunia melainkan sekadarnya. Kita ambil dunia, ambil juga, tapi dalam keadaan hati kita ni merasakan bahawa dunia ni sementara. Akhirnya saya akan tinggalkan dunia ni. Akhirnya apa yang saya kumpulkan semua akan binasa. Sama ada saya binasa dahulu ataupun harta benda dunia yang saya kumpulkan ni akan binasa terlebih dahulu. Begitulah. Okey, baik. Bahaya ni tak ada jam ni. Takut nanti kan tahu-tahu dah azan Jumaat. Oh, ada. Okey, baik. Jadi saya bincang dengan Ustaz Fahmi, akhirnya kami setujulah untuk kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Dan itulah yang sebaik-baiknya. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita masuk pada ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah ni, macam biasa, kita nak berkenalan dulu dengan latar belakang surah Al-Fatihah ni. Jadi surah Al-Fatihah ini surah yang sangat istimewa. Kerana dalam Islam tidak ada satu surah pun yang Allah Ta'ala wajibkan kita membacanya dalam solat melainkan surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi ummil kitab atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak ada solat, bermaksud tidak sah solat. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca ummul kitab, iaitu inilah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ni walaupun tidaklah panjang kan. 7 ayat je. Tetapi di dalamnya itu terhimpun segala matlamat Al-Quran. Segala objektif yang nak disampaikan oleh seluruh Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Kata ulama dia begini. Kalau kita baca Quran daripada juzuk 1 sampailah juzuk 30, daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah minal jinnati wan nas, kita akan dapati semua perbicaraan Al-Quran ini dia tidak lari daripada 3 perkara. Dia 3. Pertama sekali ialah tauhid. Tauhid ataupun akidah. Yang kedua ialah ibadah. Macam mana kita nak menjalankan hukum hakam yang Allah Ta'ala telah wajibkan kita untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga ialah berkenaan dengan hari pembalasan, hari akhirat. Dan ketiga-tiga perkara penting ni, ini semua ada dalam Fatihah. Umpamanya ayat pertama kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu tauhid. Itu berkenaan dengan Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala. Kemudian berkenaan dengan ibadah, itu digambarkan dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian berkenaan dengan hari akhirat, itulah dia Maliki Yaumiddin. Dan juga Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebab nanti di akhirat dia antara dua lah. Sama ada orang tu ialah orang yang ikut jalan yang betul atau jalan yang menyimpang. Begitulah, dan banyak lagi lah. Banyak lagi pendapat-pendapat para ulama, tapi maksud kata ialah semua perkara yang disebutkan dalam Quran semuanya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Bahkan ada ulama tambah lagi. Dia kata semua yang ada dalam Fatihah terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sebab tanpa nama Allah, maknanya kalau bukan kerana Allah yang buat, Allah yang mewajibkan, Allah yang memberikan kita syariat, maka semua tu tak ada. Tak ada yang kita katakan bahawa kita ni mengenal Allah, kita ni tahu nak ibadat macam mana, kita ni tahulah kisah tentang hari kiamat. Tak ada benda tu semua. Kalau bukan kerana Allah yang bagi pada kita, yang turunkan
wahyu kepada umat manusia. Jadi kuncinya pada bismillah. Setengah ulama ada tambah lagi. Kunci bismillah tu pula pada ba tu. Pada ba tu. Kerana dengan ba tu maksudnya dengan. Maksud kata ba itulah penghubung kita dan semua yang berlaku dalam dunia ni. Apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, semuanya dengan nama Allah. Dengan tu. Kalau tak ada dengan, ni makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak, makna kata tak nampak hubungannya. Tapi bila ada dengan, maknanya makhluk ni semua terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya dengan perintah Allah Taala, dengan kehendak Allah Taala, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Kemudian bila diturunkan surah Al-Fatihah, ataupun persoalan ni berbunyi macam ni lah. Al-Fatihah ni Makkiyah ke Madaniyah? Itulah cerita kan. Makkiyah ke Madaniyah? Sebelum tu kita kena tahulah Makkiyah Madaniyah tu apa dia. Makkiyah Madaniyah ni kalau mengikut pendapat yang rajih, yang tepat di sisi para ulama, Makkiyah ni ialah yang diturunkan sebelum hijrah. Dan Madaniyah ialah surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah. Kadang-kadang kita dengar ada juga orang yang faham bahawa Makkiyah tu maksudnya surah yang diturunkan di Mekah. Madaniyah di Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Tak apa. Sila, Mai. Tak apa. Okey. Kadang-kadang ada juga kita dengar kan, ada orang kata Makkiyah itu ialah yang diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah. Ada ulama yang berpendapat begitu, tapi kurang tepatlah. Sebab apa? Sebab ada ayat Quran yang turun di Mekah pun tidak, di Madinah pun tidak, di luar. Jadi yang lebih tepat ialah, definisi yang lebih tepat bagi Makkiyah dan Madaniyah ni, dia punya kayu ukur dia ialah hijrah. Maksud Makkiyah itu ialah sebelum hijrah. Maksud Madaniyah ialah selepas hijrah. Kayu ukurnya bukan tempat. Kerana kalau tempat, maka ada ayat Quran yang bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Itu kita nak bagi faham dulu istilah tu. Sebab lepas-lepas ni kita akan sebut selalulah. Bila masuk surah lain kan, habis surah Fatihah, mungkin lepas ni kita buka Yasin ke, Kahfi ke, Al-Mulk ke apa ke, kita akan ulang sekali lagi istilah ni. Ya. Jadi kembali balik pada persoalan tadi, surah Fatihah ni adakah dia Makkiyah ataupun Madaniyah? Kalau mengikut pendapat yang rajih, yang lebih tepat di kalangan ulama, ya, surah Al-Fatihah ini ialah surah Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah dan memang diturunkan di Mekah pun, memang di Mekah. Tapi ada pendapat lain. Ni pendapat kedua lah. Pendapat kedua. Tadi pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahawa surah Al-Fatihah adalah Madaniyah. Ada juga. Dan pendapat ketiga mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini rupa-rupanya diturunkan 2 kali. Di Mekah pun pernah turun, di Madinah pun pernah turun. Patutlah ada pendapat kedua. Nampak? Kan? Kita pelik, macam mana dia kata ada pendapat mengatakan surah Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Rasa dah semua maklum dah, Fatihah diturunkan di Mekah. Rupa-rupanya surah Al-Fatihah ni diturunkan 2 kali. Dan kerana itulah dipanggil As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Nama surah Al-Fatihah ni nanti kita akan bincangkan. Dia ada banyak nama tau, surah Al-Fatihah ni. Antaranya ialah As-Sab'ul Mathani. Dan kalimah Mathani tu pula, Allahu Akbar, ada banyak tafsiran ulama. Antaranya, salah satu daripada tafsirannya, Al-Mathani itu maksudnya ialah yang diduakan. Maksud yang diduakan ialah diturunkan 2 kali. Jadi kalau berdasarkan tafsiran ini, As-Sab'ul Mathani maksudnya ialah 7 ayat yang diturunkan 2 kali.
Satu di Mekah, satu lagi di Madinah. Dan itulah pendapat yang ketiga yang mengatakan surah Al-Fatihah itu Makkiyah dan Madaniyah sekaligus. Tapi kalau mengikut Syekh Tontawi di sini, dia kata yang rajih, yang tepat Makkiyah lah, kan? Mungkin kerana yang kedua tu, yang penurunan kali kedua tu mungkin tak diambil kira lah, kan? Sebab dia hanya kata apa, ialah kali kedua kan. Kita tengok paling ulangan, kita tengok pada yang kali pertama lah bila diturunkan. Jadi yang rajih, yang tepatnya ialah seperti mana kata Syekh Tontawi dan ramai juga ulama lain, mengatakan bahawa kita anggap surah Al-Fatihah ini ialah surah Makkiyah. Makkiyah. Antara yang berpendapat begini ialah Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Sebab apa? Sebab perkataan Al-Mathani tu, As-Sab'ul Mathani tu ada disebutkan dalam Quran, walaupun lafaznya lain sedikit. Disebutkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Hijr. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Tu. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan pada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sab'ul mathani. Dan surah Al-Hijr adalah Makkiyah. Ijma', sepakat para ulama, surah Al-Hijr adalah Makkiyah. Jadi surah Al-Hijr menceritakan tentang Allah turunkan surah Fatihah. Makna surah Fatihah tu kat Mekah lah, kan? Dia cerita tentang surah Al-Fatihah. Yang surah Al-Hijr itu adalah di Mekah. Al-Fatihah pun di Mekah. Itu antara ni lah, antara dalil yang digunakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Salah satu dalil yang lain ialah, kata Imam Qurtubi, tidak ada khilaf bahawa sembahyang mesti kena baca Fatihah. Dan sembahyang difardukan di mana? Sembahyang difardukan di Mekah. Kan kita saban tahun kan kita dengar kisah Isra' Mi'raj, kan? Bukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra'kan dari Mekah, dari Al-Masjidil Haram. Jadi itu menunjukkan bahawa turunnya surah Al-Fatihah di Mekah. Kalau tidak, macam mana solat tanpa Fatihah? Itu antara hujah yang lain lah. Baik, jadi kemudian para ulama membincangkan satu lagi masalah yang lain berkenaan dengan surah Al-Fatihah, iaitu masalah berkenaan dengan bilangan ayat. Bilangan ayat. Kita semua sedia maklumlah bahawa surah Al-Fatihah ni 7 ayat. Yang tu memang kita semua tahu. Dan itulah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ya. Tetapi ada ulama seperti Amru bin Ubaid namanya. Amru bin Ubaid mengatakan surah Al-Fatihah, kata beliau, 8 ayat. Macam mana jadi 8 ayat, Tok Syekh? Rupa-rupanya Amru bin Ubaid menjadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu 2 ayat rupanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadilah 8. Macam tu rupanya. Macam tu punya. Ini saya nak ceritalah kan. Pernah dulu ada kawan saya lah kan, dia nakal dia mengusik ni, ada seorang apa ni, Rohingya yang nak kerja sini kan, dia kerja sini. Jadi apa ni, orang-orang Rohingya kata dia ni imam ni dekat Rohingya. Di kawan saya ni test dia, baca Fatihah. Kalau kamu kata kamu ni imam kat sana, dekat Myanmar sana, kamu dulu jadi imam kan, baca Fatihah. Sampai dia baca Fatihah elok. Tapi bila sampai pada iyyaka na'budu tu memang dia waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa tu kami gelak lah. Tapi bila baca ni, rupanya ada pendapat tu, pendapat Amru bin Ubaid. Tapi pendapat ni adalah pendapat ganjil, kata Imam Ibn Katsir. Kata Imam Ibn Katsir, ini adalah pendapat yang ganjil. Biasanya kalau pendapat ganjil ni memang ulama menyarankan umat Islam tak ambil lah, kan? Memang begitu. Selalunya kalau pendapat tu syadz, dipanggil syadz. Syadz ni maksudnya ganjil. Syadz ni kalau syadz, kalau ganjil, biasanya tak kita tak terapkan dalam masyarakat lah. Tak macam orang macam hari ni, orang zaman sekarang ni yang ganjil tu lah yang dia sukanya, yang dia cari. Dia suka yang ganjil, yang pelik-pelik tu rare kata. Ni rare, baru nampak bijak sikit daripada orang lain. Orang lain ikut je, ikut mainstream. Tak ada. Biasanya kalau ganjil,
ulama akan nasihatkan jangan ikutlah. Ataupun ulama akan bagi nama syadz. Nama tu supaya orang menjauhinya lah. Seperti inilah pendapat Amr bin Ubaid ni, kata Imam Katsir, syadz. Begitu juga pendapat Husain Al-Ju'fi yang mengatakan bahawa Fatihah 6 ayat, pun sama juga, syadz. Pendapat yang ganjil. Jadi kesimpulannya 7 lah. Sebenarnya memang jelas 7, sebab tadi kan dah sebut kan As-Sab'ul Mathani, 7. Jadi 7 lah, 7 ayat. Okey, baik. Kemudian berkenaan dengan namanya, satu lagi masalah berkenaan dengan nama surah Al-Fatihah. Subhanallah, surah Al-Fatihah ni banyak namanya. Kalau ikut Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyenaraikan 12 nama. 12 nama. Mana ada manusia nama sampai 12 nama? Kalau ada pun ni lah Nabi SAW lah kan. Ada ulama yang menghimpunkan beratus-ratus nama Nabi SAW, sehingga ada yang dikumpulkan melalui ayat Quran, hadis, dan juga asar-asar, sehingga mencapai 800 nama. Tapi orang biasa tak adalah. Tapi yang ini surah Al-Fatihah ni, Imam Qurtubi kata 12 nama. Imam Suyuti kata Imam Suyuti lagi dahsyat, 25 nama. 25 nama. Ini disebutkan dalam kitab Al-Itqan, Al-Itqan fi Ulumil Quran, kitab karangan Imam Suyuti berkenaan dengan ulum Al-Quran. 25 nama. Saya pernah baca lah dalam kitab tu. Panjang lebar dibahaskan. Baik, kita tengoklah apa antara nama-nama yang disebutkan itu ialah Al-Fatihah ataupun Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihah? Sebab Fatihah itu maksudnya ialah pembuka. Ya, jadi surah Al-Fatihah ini dinamakan sedemikian kerana surah ini menjadi pembuka. Dia menjadi surah yang pertama ditulis dalam mushaf. Tak ada orang yang keluarkan mushaf Quran dia letak dulu surah Al-Fil contohnya, tak ada. Al-Fatihah. Dan kalau seorang itu dia kata saya nak baca Quran, maka mula-mula sekali dia baca apa? Al-Fatihah. Dia kata saya nak baca Quran, contoh bulan Ramadan, dia kata saya nak baca Quran sehingga khatam. Maka dengan surah apa dia akan mulakan? Dengan Al-Fatihah. Itu yang dipanggil Fatihah. Bahkan ada setengah ulama kata surah Al-Fatihah itu ada dalam semua kitab yang terdahulu. Surah Al-Fatihah itu memang ada dalam semua kitab yang terdahulu, Injil, Zabur. Tapi ini sekadar pandangan lah. Imam As-Suyuti ada sebutkan bagaimana ulama mengkritiklah pandangan ni, kan? Kalau tak silap saya, kerana pandangan ni tidak ada dalil lah, hanya sekadar pandangan. Kemudian okey, dinamakan juga Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, yang bermaksud ibu Al-Quran ataupun ibu kitab, ataupun juga maksudnya induk. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Dia kata orang Arab kadang-kala menamakan sesuatu yang merangkumi banyak perkara sebagai sebagai ibu. Macam ni lah kan, apa ni, Allah, tak ingat pula contoh kan. Induk lah, induk tu dipanggil kan. Macam kita pun bahasa Melayu kan, ibu negara, ibu negeri. Dan orang Arab kadang-kadang dipanggil ketua kumpulan tu, Raisul Qaum, dipanggil Ummul Qaum, walaupun ketuanya lelaki. Dipanggil ibu. Jadi oleh kerana Al-Fatihah ni dia merangkumi semualah, semua perkara penting dalam Quran, maka dipanggil sama ada Ummul Quran ataupun Ummul Kitab, induk. Induk. Surah Al-Fatihah tu dikira macam induk. Ada juga yang mengatakan dinamakan Ummul Quran itu kerana kedudukannya memang macam ibu. Sebagaimana dalam keluarga kan, ibu tu ialah punca kelahiran anak-anak. Ibu yang pertama, kemudian disusuli oleh anak-anak. Samalah.
surah Al-Fatihah, kata ulama, sebahagian ulama, surah Al-Fatihah itu dipanggil kerana surah Al-Fatihah itu duduk depan. Yang lain-lain tu menyusul. Iyalah, kita tahulah memang dari segi turun Quran tu memanglah dia bukannya Fatihah dulu. Kan, yang mula-mula sekali ialah surah Al-Alaq kan, 1 hingga 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Jibril alaihi salam telah menyusun, mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara susun Al-Quran itu. Jibril mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, letak surah ni sebelum surah ini, letak surah ini selepas surah ini. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, memang susunan Al-Quran itu memang sudah di finalize, telah dimuktamadkan. Memang daripada Jibril sendiri, bukannya ijtihad ulama. Jadi bermakna kedudukan Al-Fatihah di bahagian depan ini memang inilah yang Allah kehendaki sebenarnya. Maka layaklah dipanggil Ummul Kitab dari suatu sudut, dari sudut kedudukannya lah. Baik, kemudian antara nama lain ialah As-Sab'ul Mathani. Ini dah disebut dah sebelum ni kan, As-Sab'ul Mathani, iaitu 7 yang berulang. Atau dalam pendapat yang lain mengatakan Al-Mathani itu maksudnya ialah diturunkan 2 kali. 7 ayat yang diturunkan 2 kali. Dalilnya ialah hadis riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ummul Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya al-Quranul azim. Surah Al-Fatihah itu ialah ummul Quran, ia juga ialah as-sab'ul mathani, ia juga adalah Al-Quran yang agung. Itu dalilnya. Kemudian ada banyak lagi nama, contohnya surah Al-Hamd, antara nama lain surah Al-Hamd. Kan biasa kan dalam hadis kadang-kadang Nabi SAW menamakan satu surah tu dengan ayat awal. Contoh Nabi SAW kata, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surah Qul huwallahu ahad, Nabi tak kata surah Al-Ikhlas. Terus sebut ayat pertama. Qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 Al-Quran. Itulah. Jadi adalah juga antara nama lain Al-Fatihah ni ialah surah Al-Hamd. Berdasarkan ayat-ayat yang awal lah, Al-Hamd. Kenapa tak panggil Bismillah? Sebab Bismillah ni memang semua surah mula dengan Bismillah. Jadi diambil lah ayat yang seterusnya, iaitu Alhamdulillah. Kemudian ada juga ulama' menamakannya sebagai Al-Kanz. Al-Kanz ni maksudnya ialah khazanah. Khazanah. Ada juga yang menamakan Al-Waqiyah, yang melindungi. Yang melindungi. Yalah, kalau kita ada sakit ke apa kan, kita baca surah Al-Fatihah dengan niat sembuh, insya-Allah lah sembuh. Kerana itu juga dinamakan Asy-Syifa. Nama lain surah Al-Fatihah dinamakan Asy-Syifa, kerana ada disebutkan dalam sebuah hadis yang mursal bahawasanya surah Al-Fatihah itu ialah syifa min kulli da'. Penawar, bolehlah juga penyembuh boleh. Penawar bagi segala penyakit. Atas dasar itu dinamakan Asy-Syifa, surah Al-Fatihah. Dan juga dinamakan Al-Kafiyah. Al-Kafiyah, yang mencukupi. Sebab dengan surah Al-Fatihah itu maka cukuplah solat kita. Tak perlu pada surah lain pun dah kira sah solat kita. Sedangkan surah lain tak cukup kalau dibaca tanpa surah Al-Fatihah. Kerana itu dipanggil Al-Kafiyah. Kemudian nama lain ialah Al-Asas. Samalah bahasa Melayu pun Asas. Dan yang terakhir yang ada dalam ni sebenarnya banyak lagi, 25. Tapi yang dalam kitab ni dia Syekh Tontawi hanya bawa 10 saja. Ar-Ruqyah. Ruqyah macam kita pergi Ruqyah Darus Syifa kan. Itulah dia. Surah Al-Fatihah ni memang mujarab lah untuk kita baca Ruqyah. Dibaca 7 kali, kemudian kita tiuplah kepada orang yang sakit tu 7 kali. Jadi dengan banyaknya nama surah ni, apa yang kita boleh faham? Kata Imam Suyuti, banyaknya nama menunjukkan mulianya. Mulianya pemilik nama.
macam Allah Ta'ala, kan banyak namanya. Kan? Orang Arab kata kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan mulianya pemilik nama tu. Orang Arab kalau satu perkara tu, satu benda tu mulia di sisi dia, maka dia akan letak banyak nama. Contohnya arak. Arak ni bagi orang Arab jahiliah dulu satu benda yang special lah. Maka kerana itu dalam bahasa Arab ada, kalau tak silap saya, ada 1000 nama. 1000 perkataan merujuk makna yang satu, iaitu arak. Dia bukan jenama tau, jenama lain. Whisky apa semua tu, itu bukan arak, itu jenama brand. Tak, ini memang nama tu sendiri. Macam mana nak cakap? Itulah. Arak tu sampai ada ulama, tak silap saya namanya Al-Fairuzabadi kalau tak silap. Kalau tak silap lah. Beliau mengarang satu kitab, di dalamnya menghimpunkan 1000 nama arak. Punya dahsyat orang Arab. Tapi Islam datang, alhamdulillah semuanya. Arak tu jadi perkara yang paling inilah kan, paling dibenci oleh umat Islam. Dan kemudian kelebihan surah Al-Fatihah. Kelebihan surah Al-Fatihah banyak, antaranya Nabi SAW pernah melihat Abu Sa'id Ibn Mu'alla radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW memanggilnya. Abu Sa'id Ibn Mu'alla itu sedang solat. Maka Abu Sa'id tak menjawab. Maka dia jawab selepas solat. Abu Sa'id kata, wahai Rasulullah, inni kuntu usalli. Wahai Rasulullah, minta maaf lah, tadi saya sembahyang. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah Allah Ta'ala berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Sahutlah seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW sekiranya dia memanggil kamu. Ini khusus untuk Nabi SAW. Kalau Nabi SAW panggil seseorang, walaupun dia tengah solat, dia kena pergi. Tapi untuk ibu pun sama jugalah. Kalau sembahyang sunat, anak wajib pergi ketika dia dipanggil oleh ibunya. Jadi kata Nabi SAW, kamu tak tahu ke ayat Quran kan suruh supaya menyahut seruan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Dia kata, aku akan mengajarkan kamu satu surah yang mana ia adalah seagung-agung surah dalam Quran sebelum kamu keluar daripada masjid. Maka bila sahabat tadi, iaitu Abu Sa'id Ibn Mu'alla, nak keluar masjid, maka dia tanya balik, wahai Rasulullah, bukankah kamu mengatakan bahawa kamu akan mengajarkan satu surah yang paling agung dalam Quran? Maka kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana datangnya Jibril alaihissalam, ketika mana Jibril alaihissalam duduk di sisi Nabi SAW, maka kedengaran suatu suara, suatu bunyi. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit, mengangkat kepala. Maka Jibril mengatakan, hadza babun minas sama' futihal yauma lam yuftah qattu illa al-yaum. Kata Jibril, inilah pintu daripada langit yang dibuka pada hari ini, yang sebelum ini tidak pernah pun dibuka melainkan hari ini. Fasallama wa qala abshir bi nuraini wa qad utituhuma. Kemudian Jibril mengatakan, bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada kamu. Apa dia dua cahaya itu? Iaitu Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Bermula dengan itulah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kemudian amanar rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Jibril alaihissalam, lam taqra bi harfin minhuma illa u'titah. Kata Nabi SAW, kamu tidak membaca satu huruf pun daripada dua ni, iaitu surah Al-Fatihah dan juga akhir surah Baqarah,
melainkan kamu akan diberikan. Apa maksud diberikan? Kata guru kami lah, Ustaz Hazri Hashim, orang Rawang. Dia kata maksud kamu akan diberikan, maksudnya ialah selepas kamu baca dua ni, kalau kamu doa, Allah akan kabulkan doa kamu. Itu sebab itulah dalam tahlil dia ada benda tu. Bahkan diletakkan di akhir. Kan kalau ikut susunan tahlil tu kan macam lain sikit kan. Mula-mula baca 3 kul. Kan? 3 kul. Kemudian dia ke depan pula surah Al-Fatihah. Kemudian Alif Lam Mim. Kemudian ayat kursi. Kemudian lillahi ma fis sama. Kenapa tak mula dengan Fatihah dulu? Kemudian Alif Lam Mim. Kemudian ayat kursi. Kemudian lillahi ma fis samawat. Kemudian 3 kul. Berakhir dengan An-Nas. Sebab nak jadikan tu yang tu last tu. Khawatim tu. 3 ayat akhir Baqarah tu nak jadikan dia yang terakhir. Kemudian kita zikir la ilaha illallah, kemudian kita doa. Jadi dia lebih hampir. Dengan harapan lah itu ni lah kan. Cara faham ulama Nusantara kita. Mudah-mudahan doa itu dapat dimakbulkan. Oh, ni terbenti. Tak apa kot sebab dah memang dah set 1 jam kot. Line ke? Tak ada apa, dia sound baby dia nak habis. Oh ya ke? Mana? Saya tengok dalam. Okey. Okey, sikit lagi boleh insya-Allah. Sikit aja lagi berkenaan dengan kelebihan surah Al-Fatihah. Antara kelebihannya juga ialah seperti mana yang ini mungkin kita dah biasa dengar kan. Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, aku membahagikan solat di antaraku dan juga hamba-Ku kepada 2 bahagian. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba-Ku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, hamadani abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hamba-Ku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Taala berfirman, asna alayya abdi, hamba-Ku telah memujiku. Sama juga hamadani dengan asna alayya tu lebih kurang je. Kalau secara mendalamnya dia ada lah beza dia, tapi terjemahan mudahnya asna alayya abdi, hamba-Ku telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hamba itu membaca maliki yaumiddin, Allah Taala berfirman majjadani abdi, hamba-Ku telah memuliakan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba-Ku mengatakan ayat tadi, maka Allah Taala berfirman hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, ini ialah antara aku dan juga hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maknanya Allah Taala bersedia nak mengabulkan doa kita. Lalu apa yang kita baca? Doa yang kita minta apa? Bukan minta harta benda dunia, kita minta hidayah. Sebab hidayah itulah mahal. Allah, hidayah memang mahal. Kan berapa ramai kita tengok. Hidayah ni memang mahal lah kan. Sebab kita pun, saya pun tengok kan, memang kalau tanpa hidayah Allah, memang seseorang itu akan tersasar lah. Ada seorang kawan saya daripada kecil, umur 7 tahun, sama-sama lah belajar di madrasah. 7 tahun. Dia 7 tahun, saya 6 tahun kot. Dia umur 7 tahun dah hafal satu Quran. Saya masa umur 6 tahun tu masuk tu, nak hafal juz amma pun punya liat. Kena balun lah, kena rotan lah. Dulu tak ada masalah rot-rotan je kan. Hari-hari menangis balik rumah, tak hafal juga juz amma. Lambat sikit lah matang tu kan. Fikir nak main tu banyak. Tapi kawan ni 7 tahun dah hafal Quran. Ustaz-ustaz madrasah memang semua sanjung dia, muliakan apa semua. Tapi bila kemudian saya pindah ke sini, ke Bandar Baru Wangi ni. Lamalah terputus hubungan apa semua, tak ada apa semua. Yalah, dulu tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Kalau tak salin nombor telefon tu memang habis macam tu je lah. Kan dulu kan. Dia bagus dulu ni, bagusnya kita jaga tau nombor tu. Sekarang ni tak ada apa-apa hal kita tengok WhatsApp.
Saya dulu saya ingat nombor rumah, nombor telefon rumah pak cik, mak cik, kampung, hafal. Sekarang nombor isteri pun tak ingat. Saya tak ingat ni nombor. Semua bergantung pada ni. Jadi lama tak berjumpa dengan kawan tu, sehinggalah satu hari tu saya semayang di salah satu masjid besar lah di Kuala Lumpur. Saya keluar dari masjid, saya terkejut. Tengok dia tengah jual air dengan keadaan rambut perang. Rambut perang. Saya cakap astagfirullahaladzim. Saya macam masa tu memang itulah namanya hidayah. Masa tu kalau kita kalau kita berada di dalam situasi tu, masa tu kalau kita baca surah Al-Fatihah ni, ihdinas siratal mustaqim ni, memang rasa dia lain macam. Kan? Sebab kita memang sangat-sangat perlukan hidayah. Kan? Ada ilmu tinggi ke, ada apa ke, belajar kat sana ke, belajar sini ke, belajar kitab banyak-banyak ke, belajar menadah kitab puluhan tahun ke. Tapi siapa yang Allah bagi hidayah, itulah yang akan tetap berada di atas jalan yang benar. Kalau Allah tak bagi hidayah, maka siapa pun tak boleh selamatkan dia. Itulah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, sampailah akhir. Maka Allah Ta'ala berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jadi itulah hadis-hadis tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Sebenarnya tak habis lagi ni. Ada satu lagi perkara yang dalam muqaddimah ni, iaitu berkenaan dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab ta'awuz ataupun a'udzubillah ni dia bukanlah sebahagian daripada Fatihah. Jadi kita anggap sebagai muqaddimah. Nanti insya-Allah pada sesi yang akan datang lah, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup, kalau ada 1-2 soalan mana yang saya boleh jawab, saya jawablah. Ya. Asbabun nuzulnya. Saya pun terlepas pandang perkara ni. Sebab dalam ni tak ada. Boleh, insya-Allah kita bincang minggu depan, insya-Allah boleh. Dia tak semua ayat ada asbabun nuzul yang sampai kepada kita. Mana yang sampai kepada kita, itulah yang ada dalam kitab. Ya. InsyaAllah. Saya pun terlepas pandang. Padahal ni dah pernah mengajar ni surah Al-Fatihah. Tapi dah lama lah. Tak apa. Kita ulang lagi, tak apa. Jangan risau. Biasalah tu kan. Tak ingat tu biasa. Mana kata kita ulang lagi, insya-Allah. Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada, tak apalah. InsyaAllah kita mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bukan sahaja meniti di bibir kita, bukan sahaja menjadi sedap di telinga kita ni. Sebaliknya kita terjemahkan dalam bentuk amalan lah. Dalam bentuk amalan. Kita menghayati setiap kali kita baca surah Al-Fatihah itu, kita membayangkan keagungan surah Al-Fatihah itu. Dan kita nanti kita akan bincangkan tentang tafsirnya. Pun setelah kita belajar tafsirannya, kita menghadirkan makna surah Al-Fatihah itu setiap kali kita membacanya, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah. Kiranya ada salah silap, saya mohon maaf daripada puan-puan, ibu-ibu, saudara-saudara semua. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bertemu lagi, insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.